Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan jangan sama sekali ia mempersekutukan, yakni mensyirikkan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, yang dihormati lagi dikasihi adik-adik, yang dihormati lagi dikasihi saudara mara, sahabat handai jauh dan dekat, khususnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang saya cuba sampaikan sekadar kemampuan ilmu yang Allah kurniakan. Dengan sedikit ilmu yang Allah berikan, saya cuba menyampaikan satu renungan untuk kita bersama, iaitulah berkenaan dengan tajuknya rintihan manusia semasa di mahsyar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdusta itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Alangkah ngerinya jika kamu di padang mahsyar nanti kamu melihat orang-orang yang berdosa itu akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke alam dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Surah As-Sajdah ayat 12. Ayat ini menceritakan perihal manusia ketika berada di padang mahsyar, terutamanya mereka yang melakukan dosa ketika hidup di dunia. Seperti mana yang kita tahu bahawa apabila alam ini diqiamatkan,
bangun semua mereka yang berada di alam kubur, maka semua manusia akan dibangkitkan kembali semula ke dunia yang baru yang dinamakan padang mahsyar. Semua mereka yang ada di dalam kubur bangun. Bila dunia dikiamatkan, yang hidup pun akan mati, akan digulungkan bumi ini. Akan dibongkarkan mereka-mereka yang berada di kubur. Lalu akan dijadikan bumi yang baru, yang kosong, yang tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada lagi tanam-tanaman. Itu dinamakan padang mahsyar, tempat pembicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita lakukan yang di atas muka bumi ini. Ini merupakan salah satu rukun iman. Percaya kepada hari akhirat. Ini termasuk dalam bab rukun iman yang wajib kita percaya. Seperti mana kita percaya bahawa kita dahulu berada di dalam perut ibu kita. Seperti mana kita percaya dahulu kita tiada. Seperti mana kita percaya bahawa dulu kita berada di alam roh. Sekarang kita berada di dalam dunia. Maka begitulah juga kita percaya bahawa kita akan berada di alam barzakh. Begitulah juga kita akan percaya bahawa kita akan berada di padang mahsyar. Dan begitulah juga kita kena percaya bahawa kita akan ditempatkan salah satu tempat surga. Bukan saja kita. Kita minta seluruh keluarga kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, semuanya. Kita berdoa semuanya. Wal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Dan semayang kita itu kita minta semua. Dan sekalian ahli muslim, muslimat. Juga pada ayah, terutama ayah kita, mak kita. Dan diri kita. Diri kita. Jangan kata kita doa untuk orang lain saja. Diri kita perlu kita isi juga dengan keimanan dan nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Alangkah ngerinya Allah berkata jika kita melihat saat itu. Orang yang berdusta itu akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami tak akan mensia-siakan lagi masa kami, umur kami, harta kami. Dan kami hari ini adalah merupakan orang yang yakin. Itu orang yang berdusta, orang yang berdosa, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka menundukkan kepala itu di hadapan Allah sambil merayu dan merintih. Antara rintihan mereka pada ketika itu ialah, wahai Tuhan kami, kami telah melihat. Rabbana absarna wa sami'na. Kami telah melihat dan mendengar. Itulah antara rintihan mereka yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Mereka telah melihat perihal neraka yang ditarik ke mahsyar, ke padang mahsyar, untuk ditunjukkan kepada semua manusia, untuk ditunjukkan kepada semua makhluk yang ada di padang mahsyar, manusia dan juga jin. Neraka ditarik ke padang mahsyar untuk dilihat, ditunjukkan kepada semua makhluk Allah yang dibebankan dengan hukum. Jumlahnya sebanyak 7 neraka.
7 neraka ditarik. Satu neraka akan ditarik dengan 70,000 rantai. Ini dalam hadis ni. Satu neraka akan ditarik dengan 70,000 rantai. Setiap satu rantai itu pula ditarik oleh 70,000 malaikat. Bayangkan. Satu neraka. Jumlah neraka ada 7. Satu neraka ditarik dengan 70,000 rantai. Setiap satu rantai itu pula ditarik oleh 70,000 malaikat. Betapa dahsyatnya satu neraka itu. Malaikat yang mempunyai tenaga yang kuat terpaksa menggunakan 70,000 malaikat untuk menarik satu rantai. Sedangkan satu neraka itu ada 70 rantai. Oh, tak boleh nak kira. Banyak. Satu neraka baru. Bayangkan 7 neraka akan ditayangkan daripada mahsyar kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dibicarakan. Baru tunjuk dulu neraka itu. Oleh sebab beratnya neraka itu, maka ia memerlukan bilangan yang amat ramai. Memerlukan bilangan malaikat yang begitu ramai, yang amat ramai untuk menarik neraka itu. Sebab itulah satu persatu neraka akan ditarik keluar dan ditunjukkan kepada semua makhluk yang ada pada masa itu, termasuk kita. Semua manusia yang lahir ke dunia ini, yang pernah hidup di atas muka dunia ini, akan ditunjukkan neraka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan semua neraka itu dipanaskan sekali ganda. Neraka itu dah panas. Dipanaskan sekali ganda. Sesungguhnya semua makhluk melihat dan menyaksikan segala perkara yang diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semasa di dunia. Apabila dipanaskan neraka itu, semua makhluk melihat dan menyaksikan perkara tersebut, dan perkara itu telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang Islam yang mendengar yang membaca buku-buku, yang membaca kitab-kitab para ulama, semua orang termasuk ulama pada hari itu mengetahui inilah yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah mendengar kuliah-kuliah, yang selalu mendengar kuliah-kuliah agama ataupun mendengar ceramah-ceramah agama melalui apa-apa media, atau mereka menadah kitab, atau mendengar melalui YouTube dan sebagainya, ceramah-ceramah agama. Pada masa itu mereka mengetahui inilah yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang tidak tahu, mereka terkejut. Bagi tak pernah mengetahui tentang perkara itu, mereka akan terkejut. Dan bagi orang yang mengetahui pun akan merasa kesengsaraan yang akan menunggu mereka. Sebab pembicaraan belum lagi dimulakan. Inilah yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah benar. Neraka itu benar. Syurga itu benar. Persoalan di mahsyar itu adalah benar. Ini antara talqin yang dibaca. Talqin yang dibaca di semasa kita nak mentalqin orang mati itu, antara inilah ayatnya. Sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar, persoalan di mahsyar itu benar. Semua orang masa hidup ini bercakap benda yang itu. Dalam Quran pun menyebut perkara yang itu. Semua perkara yang disebut oleh Al-Quran
Jadi disebut oleh hadis Rasulullah, semuanya benar. Kiamatnya benar, syurganya benar, nerakanya benar, padang mahsyarnya benar, titian sirat benar. Jadi Allah nak menunjukkan pada hari itu kebenaran kata-katanya, kebenaran firman-Nya. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, terusnya rintihan manusia terus menerus sambil di padang mahsyar, terus menerus mereka merintih. Mereka terus merintih di padang mahsyar. Wahai Tuhan kami telah mendengar, melihat sudah melihat, mendengar pun sudah mendengar. Apa yang mereka mendengar? Mendengar bagaimana bunyi api yang marak menyala. Itu Tuhan suruh malaikat bakarkan neraka tadi sekali ganda. Bakarkan api di dalam neraka itu sekali ganda. Lalu dengarlah bunyi bakaran itu. Macam kita bakar lah. Kita bakar apa-apa itu, kadang-kadang kita dengar bunyi bakaran itu. Begitulah dahsyatnya keadaan di padang mahsyar pada ketika itu. Begitu gawatnya manusia pada ketika itu. Baru masing-masing melihat, merenung akan amalannya. Apakahlah amalan aku pada hari ini? Bagaimanalah amalanku di padang mahsyar ini, ketika ini. Karena neraka telah ditayangkan di hadapan bagi orang yang berdosa, bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka dengar, mereka telah mendengar bunyi gelegak api neraka. Amat menggerunkan dan amat menakutkan mereka. Justru itu, wahai muslim muslimat, marilah kita gunakan peluang kehidupan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, semasa kita hidup di dunia ini, dengan sebaik-baiknya, dengan mengikut batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan mereka yang menyesal suatu kita berada di padang mahsyar nanti. Tak termasuk di kalangan mereka yang merintih, wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah kami mendengar, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Rabbana absurna farji'na. Mereka nak minta kembali ke dunia. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami yakinlah. Pada masa itu orang yang kufur kepada Allah minta bahawa kami telah mendengar dan melihat segala apa yang telah kau tunjukkan kepada kami hari ini. Maka mereka nak minta kembali ke dunia pada hari itu. Kembalikanlah kami ke dunia. Mereka hendak kembali ke dunia. Rintihan itu sebenarnya jika kita fikirkan pada masa itu sudah tidak masuk pada masa ini pun sudah tidak masuk akal dah. Rintihan mereka pada masa itu, orang yang kufur kepada Allah, sudah tidak masuk akal. Sebab dunia sudah tiada. Dunia sudah tiada. Bagaimana nak dikembalikan ke dunia? Sebab dunia sudah hancur. Hari akhirat ini hari akhir. Tidak ada lagi penghidupan di dunia selepas itu. Dia merupakan hari pembalasan. Namun disebabkan kesengsaraan yang amat sangat dan tidak mampu ditanggung oleh golongan yang mujrimin, golongan yang berdosa ini, mereka minta supaya dikembalikan ke dunia. Mereka minta kembali ke dunia. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Walaupun mereka tahu dunia sudah tidak ada. Tapi dengan sebab dahsyatnya hari itu, mereka nak balik ke dunia. Tak ada. Walaupun benda itu dah tak dapat, tak ada dah. Tapi mustahil dah ada. Tak mustahil
ada lagi dunia itu. Tapi mereka minta juga sebab seolah-olah mereka dah hilang fikiran mereka. Mereka nak beramal. Mereka nak balik nak beramal di dunia. Mereka takut dengan neraka tadi. Tidak kedapatan dalam Al-Quran menceritakan orang-orang yang berdosa meminta ampun dosa mereka di padang mahsyar. Karena mereka sedar bahawa dosa mereka tidak akan diampunkan lagi. Di padang mahsyar ni bukan tempat lagi kita nak minta sembahyang. Di padang mahsyar bukan lagi kita nak ambil sejadah nak sembahyang. Di padang mahsyar bukan ada lagi waktu zuhur, maghrib, isya nak sembahyang. Di padang mahsyar bukan lagi kita nak minta ampun, ya Allah ampunlah dosaku banyak. Pengampunan hanya di dunia sebelum sampai nyawa kita ke halqum. Kehidupan di dunia, amalan kita di dunia, nak minta ampun kepada Allah sebelum sampai nyawa kita ke halqum. Bila sampai nyawa kita ke halqum, sudah habis pintu taubat. Tertutup pintu taubat. Semasa kita hidup di dunia inilah, masa kita sihat ke, kita sakit ke, selagi kita bernafas di atas muka bumi ini, masa itulah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu, kenapa mereka tidak minta ampun di padang mahsyar? Karena mereka sedar bahawa dosa mereka tidak diampunkan lagi di padang mahsyar. Sebaliknya banyak dalam ayat dalam Al-Quran menceritakan mereka amat mengharapkan dapat diberi peluang sekali lagi untuk kembali ke dunia. Itu saja yang mereka minta. Bukan mereka minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran pengarang ini menceritakan bahawa tidak terdapat orang yang berdosa itu meminta ampun dosa mereka. Tak terdapat dalam Al-Quran mereka minta ampun di padang mahsyar. Yang ada, mereka mengatakan mereka hendak kembali ke dunia. Inilah yang kita semua manusia akan hadapi. Sebab itu nak minta ampun sebelum kita mati. Nak buat baik sebelum kita mati. Nak buat amal kebajikan, kebajikan sebelum kita mati. Tidak terdapat dalam Al-Quran, kata pengarang ini, menceritakan orang yang berdosa meminta ampun dosa mereka di padang mahsyar. Tidak ada. Karena mereka sedar bahawa dosa mereka tidak diampunkan lagi di padang mahsyar. Nak buat baik di padang mahsyar, baru nak sembahyang di padang mahsyar, tak ada dah. Waktu tu sembahyang pun tak ada dah, tak wajib dah. Hari itu hari pembicaraan. Namun kadang-kadangnya kita jadi sayang lah. Sayang 1000 kali sayang. Semuanya sudah terlambat. Peluang hidup di dunia ini hanya sekali saja. Allah beri peluang pada manusia, pada kita, termasuk diri saya semua, termasuk ahli keluarga kita semua, manusia, makhluk Allah, termasuk juga haiwan, termasuk juga jin. Sekali sahaja kehidupan, peluang Allah bagi kehidupan dunia ini. Tidak ada dua kali. Tidak ada kelahiran yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak peluang kepada manusia semasa hidup, masa kita hidup di dunia dahulu. Masa kita hidup di dunia dahulu, Allah beri kita peluang. Allah beri kita kepada manusia itu peluang yang banyak untuk beribadah kepadanya. Untuk apa golongan ini memohon pulang ke dunia? Untuk apa? Kenapa orang yang mujrimin, orang yang berdosa, orang yang kafir, orang yang zalim nak pulang ke dunia? Jawapannya untuk mereka mengerjakan amal-amal soleh. Mereka nak mengerjakan amal-amal yang baik dan mereka tidak mahu melakukan amal yang jahat sedikit pun. Setelah apa? Setelah mereka melihat neraka tadi telah ditarik oleh para malaikat. Melihat bagaimana 7 neraka itu yang menanti
orang-orang yang mujrimin, orang yang berdosa. Mereka tahu sudah kesilapan mereka, sudah tahu kesalahan mereka. Mereka sudah tahu dosa mereka. Tanpa dihisap pun, tanpa ditimbang pun, mereka sudah tahu dosa mereka. Kehidupan mereka yang penuh dengan kezaliman, kehidupan mereka yang penuh dengan maksiat. Mereka tahu. Mereka mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Mereka mati dalam keadaan berpoya-poya. Mereka mati dalam keadaan buat maksiat. Mereka tak ingat kepada Allah. Yang mati dalam keadaan tak Islam. Mati dalam keadaan mendarakahi Allah. Mereka mati dalam tidak menyembah Allah. Pada masa itu mereka menyesal. Pada itu mereka menyesal. Mereka cuba nak melarikan diri. Mereka nak pergi kepada orang yang mereka sembah dahulu. Orang yang mereka puja dahulu. Macam Fir'aun. Mereka mengatakan Tuhan. Fir'aun pun melarikan diri pada hari itu daripada mereka. Fir'aun pun tak boleh nak buat apa. Dan Fir'aun pun sendiri hari itu takut. Tak boleh nak buat apa. Dia lagi takut. Sebab dia yang mengaku Tuhan. Kumpulan-kumpulan dia nak pergi cari dia. Dia lepaskan diri daripada hari itu daripada orang lain. Jangan datanglah aku. Aku tak boleh nak menolong kamu. Ini di padang mahsyar. Bila mereka melihat begitu, mereka yakin sudah. Mereka mendengar gelegak api neraka itu, baru mereka yakin. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka semasa di dunia lagi sudah merasa yakin dan percaya dengan perkara itu. Berbeza bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka yakin dah perkara itu. Mereka tahu dah pada mahsyar ini ada, mereka yakin. Syurga neraka ini ada, mereka yakin. Jadi mereka tidak resah gelisah dah. Sebab apa yang mereka lihat itu memang berlaku pun, memang akan berlaku pun. Daripada apa yang mereka baca, daripada mereka mendengar daripada kuliah-kuliah, daripada kitab-kitab, daripada syarahan-syarahan agama. Bagi mereka, mereka tidak resah. Hanya menunggu timbangan amal sahaja. Yang resahnya adalah mereka yang pada masa dunia dulu tidak yakin tentang adanya syurga neraka, tentang perbicaraan. Kadang-kadang dia yakin begitu saja, kadang-kadang dia percaya begitu saja tapi tidak yakin. Kadang dia percaya ada syurga tapi tidak yakin, tidak beramal dengan untuk nak memasuki syurga. Ada juga. Bila tanya syurga percaya tak? Percaya. Tapi tidak beramal dengan amalan untuk bagaimana untuk memasuki syurga Allah. Bila kita tanya, kau percaya tak neraka? Percaya. Tapi mereka masih beramal untuk nak memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Beramal untuk memasuki neraka Allah. Mereka pilih jalan-jalan untuk memasuki neraka Allah. Du'atun ila abwabi jahannam. Mereka menyahut seruan-seruan untuk ke pintu-pintu neraka. Seruan-seruan untuk ke pintu neraka ini banyaklah. Du'atun ila abwabi jahannam. Penyeru-penyeru ke arah pintu neraka. Banyak. Di dunia ini banyak. Macam-macam seruan nak mengajak orang melakukan maksiat. Pada masa itu baru mereka yakin. Tapi bagi orang yang beriman, dia sudah yakin. Mereka tidak perlu bukti di depan mata. Cukup sekadar Al-Quran telah meyakinkan mereka. Sebenarnya bagi orang yang beriman kepada Allah di dunia ini, apabila melihat neraka itu, mereka sudah yakin inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, yang disebut dalam Al-Quran tentang 7 neraka yang akan menanti manusia. Jadi mereka tidak rasa panik. Cuma hati bimbang gerun, adakah aku ini termasuk di kalangan orang yang memasuki neraka? Wal'iyazubillah. Tapi mereka masih ada pengharapan sebab mereka melakukan amalan masa di dunia dahulu.
Mudah-mudahan dalam timbangan nanti di mizan nanti, di timbangan nanti, amalan kebajikan mereka itu berat. Kebaikan mereka itu berat. Dan dapat syafaat Nabi SAW. Mereka ada pengharapan sebab mereka sudah tahu di dunia dahulu bahawa saat ini akan berlaku. Bagi orang tidak yakin, masa itu mereka resah. Dan itulah mereka hendak minta pulang ke dunia. Mana boleh pulang ke dunia sudah. Dunia sudah tidak ada lagi pada masa itu. Semoga kita tidak termasuk di kalangan golongan yang dikisahkan dalam Al-Quran yang dibacakan tadi. Wal'iyazubillah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dalam saki baki usia yang masih ada ini, usia yang Allah berikan ini, tak kiralah muda atau tua, ini usia kita, baki usia kita. Jangan kita bila kita saki baki usia kita bahawa kita ni umur 60, baki kita ini kita umur umur kematian, baki. Tidak. Umur 30 pun 20 pun dikirakan baki umur yang Allah bagikan kepada kita. Setakat mana umur yang ada ini, inilah baki kehidupan kita. Ada baki yang banyak, ada baki yang sedikit. Sebab kematian ini tidak menanti usia. Berapa ramai yang hari ini muda telah meninggal. Allah ambil nyawa dalam keadaan muda. Bahkan baru lahir pun Allah ambilkan nyawa mereka. Tapi alhamdulillah, mati kecil ni mati yang baik. Tapi Allah ambilkan usia itu, tidak menentukan usia. Tambahlah tambahan umur yang 80. Maka makin dekat dengan jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita merenung kembali apakah tanggungjawab yang masih belum lagi kita laksanakan. Apalagi tanggungjawab yang Allah fardukan kepada kita yang belum kita laksanakan. Sebagai ketua keluarga, apakah kita telah melaksanakan amanah ya Allah amanahkan dengan sebaik mungkin? Antara tanggungjawab yang sering diabaikan dan dipandang mudah oleh masyarakat, terutamanya suami pada hari ini, adalah memberi pengajaran agama dan hukum syariat kepada isteri dan anak-anak. Perkara ini penting. Perkara ini akan dipersoalkan. Kebanyakan bapa dan suami, termasuk diri saya, semua, sebagai peringatan, kebanyakan, ni cakap secara umum, saya tak tuju pada sesiapa. Kebanyakan bapa dan suami tidak mengambil berat cara solat isteri dan anak-anak. Pengarang ini mengatakan bahawa kebanyakan ibu bapa, sebab bapa ini sebagai, kebanyakan bapa ini sebagai ketua dalam rumah tangga, tidak mengambil berat cara sembahyang isteri dan anak-anak. Tak mengajar anak-anak dan isteri cara sembahyang yang betul, cara berpakaian yang betul, akhlak dan pergaulan anak dan isteri. Maknanya, cukup dengan hanya belajar di sekolah, cukup hanya daripada dengan apa yang dia tahu sendiri, cukup dengan apa yang dia baca, anak baca, tanpa kita melihat sendiri. Kita ajar sendiri di rumah pula. Bukan hanya cukup dengan hanya cikgu ajar di sekolah. Tidak cukup lagi. Masa dengan di sekolah ni tidak cukup. Di sekolah ni pelajaran agama satu hari ada yang 1 jam. Satu hari ada yang 1,5 jam. 90 minit, ada yang 60 minit, ada yang 30 minit. Seminggu kadang 6 waktu. Tidak cukup agama. Untuk nak mendalami agama sepenuhnya tidak cukup. Kita sendiri di rumah pula kena bantu anak kita. Guru mengajar. Guru mengajar. Guru mengajar sebaik mungkin cara-caranya.
Tapi nak praktikkan itu, segala apa yang guru ajar, perlulah ibu bapa membantu, melihat apa yang guru ajar, suruh anak buat. Macam semayang, pastikan anak lakukan seperti yang guru ajar. Dan kita juga perlu ajar di mana kesilapan-kesilapan dalam semayang anak kita itu. Buat amali. Tengok anak semayang dengan baik, kita ajar dengan cara hikmah. Begitu juga isteri kita mengajar dengan cara pakaian, supaya isteri kita menutup aurat, supaya isteri kita akhlak dan kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Berapa ramai suami yang kita lihat kerap menunaikan solat di masjid. Berapa ramai kita melihat suami yang pergi ke masjid, merupakan ahli masjid, bersembahyang berjemaah di masjid, tapi dibiarkan isteri alpa dan leka dengan hiburan keduniaan. Ini pengarang ni cakap, dan memang berlaku pun. Suami pergi ke masjid, sembahyang maghrib, isteri dan anak kadang-kadang melihat TV waktu maghrib, melihat gambar-gambar Korea ke, gambar-gambar drama ke. Kadang-kadang drama bersiri tu waktu tu maghrib tu lah, gambar-gambar yang orang duk minat sangat tu. Suami pergi ke masjid, isteri dengan anak pada masa itu melihat lagi TV. Kita pergi ke masjid, sembahyang, isteri kita biarkan leka dengan TV tadi. Entah pukul berapa mereka tutup TV itu pun kita tidak tahu, sebab kita tidak ada bersama mereka. Sepatutnya kita telah mendidik mereka, kita mengajar mereka, kita memberi satu arahan kepada mereka. Sembahyang sekarang sudah masuk waktu maghrib, tutup TV. Abang nak pergi sembahyang, kamu sembahyanglah di rumah berjemaah sama anak-anak. Ataupun kita sendiri bersembahyang dengan mereka. Ini antara tugas suami. Berapa ramai suami yang memakai pakaian yang kemas ketika sembahyang, dengan serbannya, dengan jubahnya, kemaslah, dengan baju Melayunya, dengan kepelekaan cantiknya sembahyang. Tetapi membiarkan si isteri berpakaian nipis. Berapa ramai suaminya pakai songkok. Kadang-kadang kita jumpa suami pakai songkok putih. Baguslah kita kata pakai songkok tu. Tapi isterinya pula, Allah Masya Allah, pakai pakaian yang ketat. Pakai pakaian yang menampakkan bentuk badan, yang menampakkan bentuk tubuh badan, yang diistilahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian tetapi bertelanjang. Ini Nabi sebutlah hadis. Hadis ni dalam kitab hadis, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ada disebut hadis itu. Suami pakai yang sempurna, dengan songkoknya, kadang dengan pakai seluar pun ada, kadang-kadang pakai pakaian yang sopan lah. Suami pakai pakaian yang sopan, tapi isterinya memakai pakaian yang ketat. Kadang-kadang ada yang menampakkan auratnya, tubuh badannya, yang memakai pakaian nipis, dan kadang-kadang nampak tubuh badannya, mendedahkan tubuh badannya. Ada. Kalau kita pergi ke jumpa, kalau kita keluar ni jumpa, kalau kita pasti jumpa. Kalau kita pergi ke bandar-bandar besar, kita akan jumpa suaminya, Allah nampak baik, tapi isterinya memakai pakaian yang tidak sepatutnya. Sepatutnya bila suaminya begini, isterinya beginilah, semacam lah, seimbang. Tapi tidak berlaku begitu. Ini disebut oleh pengarang, berpakaian dengan tidak menepati hukum syarak, malah tidak memberatkan soal memelihara aurat di rumah ketika menerima tetamu lelaki ajnabi yang bukan mahramnya.
Ini berlaku. Isterinya pergi bekerja, dia di rumah memakai pakaian yang mendedahkan aurat, tidak tutup kepala bila tetamu datang. Mungkin bila tetamu datang nak jual beli ke apa semua ke, nak menjual belilah ya, jual beli barang-barang lah. Dan lelaki datang, dia pun keluar dengan tidak menutup auratnya. Bahkan yang lebih teruknya, dia menjemput masuk ke rumahnya untuk nak melihat barang-barang yang diniagakan itu tanpa suaminya ada di rumah. Itu lebih teruk. Dosanya lebih lagi. Menjemput orang yang bukan ajnabinya, yang bukan mahramnya, masuk ke rumah tanpa suaminya ada, untuk nak melihat barang-barang jualan ini. Berlaku. Dan berlaku maksiat pun, kita baca dalam surat khabar macam-macam. Berlaku peristiwa-peristiwa yang macam-macam. Sebab melanggar batas-batas agama. Melanggar syariat Allah. Sebab itulah, marilah kita sama-sama kita muhasabah diri. Jika kita suami, kita menjadi suami yang bertanggungjawab, ketua keluarga yang bertanggungjawab, dan prihatin kepada seluruh ahli keluarga. Juga jadikanlah ketua dan pimpinan yang betul-betul bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, bengis, dan tidak menderhakai Allah sekali-kali. Mereka taat kepada Allah terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Surah At-Tahrim ayat 6. Ini tanggungjawab. Kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Ini tanggungjawab suami. Para suami hendaklah mengajarkan agama kepada isteri mereka. Wajib. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Umpamanya menghadiahkan buku-buku tentang Islam. Cukup. Menghadiahkan buku-buku agama kepada mereka supaya mereka baca. Dan hukum-hukumnya tentang Islam. Buku-buku tentang Islam mengenai keindahan, kecantikan Islam, kebaikan Islam, dan hukum-hukumnya. Serta berbincang bersama-sama. Kadang-kadang sekali-sekala kita berbincang dengan isteri kita. Membeli dan memasang kaset ceramah umpamanya. Sama ada dalam rumah ataupun di kereta. Boleh kita buat. Ataupun mengajak isterinya menghadiri majlis-majlis agama. Majlis-majlis ilmu. Mengajak isterinya salat berjamaah di rumah ataupun di masjid ataupun di surau. Tidak salah kalau pergi dengan kita. Yang penting, sebagai ketua, si suami wajib terlebih dahulu dia menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada isteri dan anak-anak. Dia tanamkan azam untuk berubah, mendidik isteri dan keluarga dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana masa sentiasa berjalan. Usia kita semakin hari semakin menghampiri liang lahat. Entah
malam ini, entah pagi ini, entah esok, entah lusa, atau hari-hari yang mendatang, pasti kita akan mati. Pasti. Jemputan itu pasti ada. Supaya kita nanti, terutama yang diberi tanggungjawab oleh Allah SWT berkaitan dengan amanah terhadap keluarga ini, suami-suami ini, yang menguruskan organisasi keluarga ini, begitu juga bagi mereka yang menguruskan negeri dan negara, semua golongan yang menguruskan jabatan, yang menguruskan bahagian-bahagian yang tertentu, semuanya akan dipersoalkan. Supaya kita bila kita meninggal nanti, kita termasuk di kalangan yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang tenang, wahai manusia yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu, lagi diradai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata lagi dalam ayat itu, serta masuklah kamu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, wadkhuli dan jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Fajr ayat 27 hingga 30. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang kita mendapat panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula bila disebut tanggungjawab ini, tanggungjawab kepada suami, bagaimana yang bagi yang tiada ada suami? Yang kematian suami ataupun berlaku perceraian, maka ibulah yang ambil peranan. Ibulah yang ambil peranan mendidik. Dialah yang menjadi ketua keluarga. Walaupun peranannya tidak seperti ayah, tidaklah dia mengajak anak dia pergi ke surau, terhad pergerakannya nak pergi ke surau dia sebagai seorang perempuan, takut dimembangi, berlaku fitnah. Kecuali jika dia ada anak-anak yang besar, boleh membawanya untuk nak pergi dengar kuliah, boleh. Dalam untuk ilmu ni boleh pergi. Tapi dengan keadaan kita menjaga adab. Dalam untuk ilmu, dalam sembahyang berjemaah saja, perempuan ni digalakkan sembahyang di rumah. Sembahyang dengan anak-anak kita. Ilmu sekarang ni kita boleh dengar daripada corong-corong. Di corong-corong speaker tu. Kalau tepi rumah, tepi surau, dengarlah. Ataupun kita dengar daripada ceramah-ceramah dalam media masa. Banyak. Hari ini kita nak dengar ceramah banyak. Boleh kita dengar. Supaya nanti terlepas tanggungjawab kita. Bagi yang tiada ada suami, memang ibu bapa, ibulah yang menjadi nadi dalam keluarga itu. Dialah yang mendidik anaknya. Tanggungjawab itu terlepas kepadanya pula. Sebab suaminya telah meninggal, atau suaminya telah mungkin perceraian dan sebagainya. Dialah yang mengambil peranan. Dia menegur anaknya, menasihati anaknya dengan teguran-teguran yang baik. Jangan membiarkan anaknya dalam keadaan yang melanggar syariat. Sebab nanti kembali dosa itu kepadanya. Sebab dia sebagai ketua. Sebab di akhirat nanti muslimin, muslimat rahmati Allah sekalian, Allah perhalusi segala amal kita. Allah perhalusi. Di padang mahsyar nanti Allah perhalusi itu dengan secukup-cukup halus. Dengan seadil-adilnya. Termasuk pada semua manusia.
termasuk pada semua manusia, termasuk kepada orang yang mati syahid, termasuk kepada mereka yang ahli Quran, termasuk kepada orang ahli agama, ulama, masuk kepada orang yang dermawan di dunia ini. Kita lihat dia dermawan di dunia ini, dia yang alim di dunia ini. Allah periksa lagi. Ya, memang dia baik di dunia ini. Kita lihat dia mati baik. Dia seorang yang alim. Dia seorang ahli agama. Dia seorang dermawan. Kita akui dia baik di dunia ini. Tapi di akhirat Allah perhalusi lagi. Allah perhalusi lagi. Allah nilai lagi. Sebab itu dari kacamata kita baik, dan mudah-mudahan baiklah dia di akhirat. Tapi baik kita ni, sangkaan kita baik ini daripada perbuatannya itu, daripada perbuatan zahid yang kita lihatnya itu baik. Tapi di akhirat Allah bicarakan lagi. Kalau baik, masuklah ia ke dalam syurga. Allah perhalus. Rasulullah SAW memperakui, Rasulullah sendiri memperakui bahawa orang Islam yang gugur syahid di medan peperangan, harum darahnya lebih harum dari kasturi. Ruhnya terlepas dari fitnah di alam kubur dan akan memasuki syurga tanpa hisab. Itu orang yang mati syahid di medan peperangan. Kita lihat dia mati dalam peperangan, terbunuh. Rasulullah SAW memperakui bahawa orang Islam yang berilmu agama, bahawa orang Islam yang mempunyai ilmu agama, orang alim, adalah pewaris para nabi. Ikan di lautan, burung di udara, semut di bumi, malah seluruh makhluk Allah di dunia ini sentiasa memohon agar mengampunkan dosa mereka. Pada mahsyar nanti umat manusia berbaris-baris di belakang mereka, di belakang orang alim ini, untuk menumpang tuah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah beritahu. Begitu juga Rasulullah memperakui bahawa orang Islam yang senantiasa mendampingi Al-Quran. Rasulullah memperakui bahawa orang Islam yang sentiasa mendampingi Al-Quran sebagai ahli Allah. Orang yang selalu membaca Al-Quran adalah merupakan ahlillah, ahli Allah, kumpulan Allah. Allah akan sinarkan mata hatinya. Hidupnya penuh sakinah, ketenangan, tiada keluh kesah dan tiada resah gelisah, kerana dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah yang mencurah-curah kepadanya. Di dalam kubur, Al-Quran akan menjadi peguam belanya. Di pada mahsyar akan diberi syafaat menuju ke syurga yang penuh dengan segala nikmat. Ini Rasulullah beritahu kelebihan-kelebihan mereka. Rasulullah memperakui. Hadis Rasulullah memperakui tentang orang Islam yang gugur syahid, tentang orang yang berilmu agama, tentang orang yang biasa mendampingi Al-Quran. Begitu juga Rasulullah memperakui orang yang berharta, orang Islam yang berharta lagi dermawan. Rasulullah memperakui apa? Rasulullah memperakui orang dermawan ini hampir dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, hampir dekat di hati manusia, hampir dengan pintu syurga, amat jauh dari pintu neraka. Allah akan hindarkan hidupnya dari timpa bala bencana. Allah akan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah, diringankan fitnah alam kubur, dan digolongkan dalam kalangan hamba Allah yang mempunyai jiwa yang tenang menuju ke syurga Allah yang kekal abadi. Inilah hebat. Inilah betapa kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada hambanya yang mati syahid, yang alim dalam agama, yang ahli Quran, dan orang yang suka menderma, menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat pada masyarakat lagi memperhalusikan lagi. Walaupun ini janjinya disebut oleh Rasulullah, janji Rasulullah, janji Allah. Mana janji Rasulullah ini adalah janji Allah. Sebab Rasulullah ini menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsunya, kecuali ia bercakap apabila ia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dari Imam Muslim rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang antara maksudnya, di hari kiamat nanti ada 4 golongan manusia yang Allah akan dahulukan. Di padang mahsyar nanti, kata Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, yang ambil daripada Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, 4 golongan ini Allah dahulukan untuk menyoal. Yang pertama, orang Islam yang mati syahid, sebab mereka mendapat kemuliaan. Di dunia ini mereka memang dapat kemuliaan. Kedua, orang yang berilmu, orang Islam yang berilmu. Yang ketiganya, orang Islam yang mendampingi Al-Quran. Yang keempatnya, orang Islam yang kaya lagi dermawan. Mereka ini bertuah kerana mereka ini awal-awal dipanggil daripada yang ramai-ramai manusia. Tak tahu bilangannya berapa bilion, berapa trilion. Mereka ini didahulukan untuk disoal. Namun sebelum Allah serahkan mereka anugerah yang tersedia di hadapan mereka, yang Rasulullah sebutkan tentang anugerah yang Allah anugerahkan kepada mereka yang dermawan, mereka yang syahid, mereka yang membaca Al-Quran di dunia ini, rajin baca Al-Quran. Terlebih dahulu Allah akan menyoal mereka sendiri. Allah menyoal mereka, apakah pekerjaan yang telah mereka lakukan ketika di dunia dahulu sehingga mereka diberikan anugerah sehebat itu, sehingga digelar sebagai syahid, sehingga digelar sebagai dermawan. Allah soal lagi. Sedangkan pintu syurga telah menunggu mereka, sebab mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah masa dunia dahulu. Telah nampak dah bayang-bayang syurga itu. Yang mati syahid menjawab, dia mati kerana berperang untuk menegakkan agama Allah dengan cara menggadaikan nyawanya. Ya Allah, aku mati berperang kerana aku menggadaikan nyawaku untuk agamamu. Orang mati syahid ni banyaklah, bukan seorang. Kan mati syahid ni beribu orang. Dengan istilah syahid ni banyak. Mati berperang ni bukan seorang. Ni tanya seorang-seorang ni, tanya seorang-seorang. Bukan semua dia tanya secara umum tak. Seorang-seorang tanya. Di zaman Rasulullah pun syahid, banyak orang yang mati syahid. Di zaman sahabat pun ramai yang mati syahid. Selepas zaman sahabat, zaman tabi'in pun ramai yang mati syahid. Dan zaman tabi'in dan itba'ut tabi'in dan zaman selepas itu pun ramai yang mati syahid. Syahid mati syahid ni akan sentiasa ada. Dengan hukum fiqahnya itu, bila cara mati dia itu, kita lihat kita pada kitab fiqah, cara mati dia dihukum sebagai syahid. Allah tanya satu-satu lagi. Dia menjawab, dia mati kerana berperang untuk menegakkan agama Allah. Si hamba Allah ni yang meninggal, yang dikatakan mati syahid ini. Yang alim menjawab bahawa beliau mengajar dengan ilmu agama yang tersemat di dadanya. Seorang yang alim ni pula kata,
saya mati dengan mengajar. Kehidupan saya penuh dengan ilmu agama yang tersemat dalam dada saya. Kemudian ahli Al-Quran menjawab pula, beliau habiskan waktu malam dan siangnya hanya dengan baca Al-Quran. Seorang ini pula menjawab begitu. Manakala yang dermawan, seorang yang dermawan ini pula menjawab, beliau telah banyak menderma dan bersedekah jariah dengan hartanya. Ini Allah panggil seorang. Terdapat di kalangan orang yang menjawab begitu. Bukan semuanya Allah tanya soal ramai-ramai, tak? Soal-soal. Ada manusia yang hamba Allah yang jawab begitu. Dia mati syahid kerana berperang. Yang alim jawab, dia mengajar dengan ilmu yang ada di dadanya. Al-Quran mengatakan bahawa dia baca Quran siang dan malam. Makalah yang dermawan menyatakan bahawa dia banyak menderma dan bersedekah jariah dengan apa yang harta yang ada padanya. Lalu Allah terus menempelak mereka ini. Menempelak mereka yang Allah tanya ini. Kamu berbohong, Allah kata. Allah katakan kepada mereka bahawa mereka telah berdusta. Kamu berbohong kepadaku. Allah katakan kepada yang mati syahid itu di medan perang bahawa kamu berperang bukan benar-benar ikhlas kerana aku, kata Allah. Tapi kamu mati-matian berperang untuk diiktiraf kononnya kamu adalah seorang yang berani. Ini soal apa ini? Soal hati, keikhlasan. Sebab hati kita tidak tahu. Hati manusia tidak tahu. Allah je tahu. Sebab tu Allah mengatakan bahawa kamu berbohong. Kamu berperang dahulu. Kamu berperang dahulu. Bukan benar-benar ikhlas kerana aku. Walau peperangan itu dalam peperangan untuk menegakkan agama. Tetapi bermati-matian berperang untuk diiktiraf kononnya kamulah seorang yang berani. Dan di dunia kamu telah mendapat pujian sebagai seorang perwira. Manusia di dunia dahulu memujimu sebagai seorang perwira kerana keberanian kamu. Kamu hendakkan nama sebagai perwira. Lalu kamu berperang. Akhirnya kamu mati. Segi hukum fiqahnya mati syahid lah. Hukum fiqahnya cara matinya terbunuh. Tapi Allah mengetahui hati itu. Hati si mati itu. Kemudian Allah katakan kepada yang alim berilmu pula bahawa dia mengajar dan berfatwa. Allah katakan kepada yang alim berilmu bahawa dia mengajar dan berfatwa bukan benar-benar ikhlas kerana Allah. Kamu ni mengajar dan juga berfatwa. Memberi fatwa-fatwa, memberi hukum-hukum agama. Bukan benar-benar ikhlas kerana Allah. Bukan kerana ikhlas kerana aku. Kamu berbohong. Tetapi untuk kamu bermegah dengan ilmumu. Dan kamu hendak disanjung dan diiktiraf sebagai seorang yang berilmu. Kamu hendak beriktiraf diri kamu sebagai orang yang alim. Kamu hendak orang gelarkan kamu sebagai orang yang alim. Dalam hati kamu itu kamu hendak mengatakan kamu itu orang yang alim. Dalam hati kamu bukan kamu ikhlas betul-betul kerana Allah. Dan di dunia kamu sudah dapat habuan dengan pujian daripada manusia bahawa kamu seorang yang berilmu. Orang sebut kamu orang alim. Orang hormat kamu kerana kamu seorang yang alim. Dan itulah yang kamu hendak. Dalam hati kamu itulah yang kamu hendak. Dan kamu telah dapat di dunia dahulu. Orang memuji kamu kata kamu alim. Orang memuji kamu kata kamu seorang tok guru. Sebab hati kamu hendak itu. Sedangkan hati kamu bukan untuk betul-betul mengajar ikhlas kerana aku. Allah tahu sampai tahu tu. Allah nilai sampai tahu tu di padang mahsyar. Manakala yang kaya dan dermawan pula, Allah katakan kepadanya bahawa di dunia dia menderma bukan benar-benar ikhlas kerana Allah. Kamu menderma dahulu bukan ikhlas kerana Allah. Tapi untuk dipuji kononnya kamulah adalah seorang yang pemurah dan dermawan. Dan di dunia dahulu telah pun kamu mendapat pujian sebagai seorang yang pemurah. Kamu dapat dah apa yang kamu hendak di dunia dahulu.
kamu dermawan, kamu derma sana sini, dan orang iktiraf kamu sebagai seorang dermawan, dan kamu seronok dengan pujian itu, akhirnya kamu dapat di dunia sudah apa yang kamu hendak. Sebab hati kamu pada masa itu hendak gelaran itu daripada manusia. Hati kamu hendak gelaran itu sebagai daripada manusia, nak manusia iktiraf kamu. Maka hari ini kamu berbohong bahawa kamu berderma itu untukku. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Akhirnya mereka berempat diheret dalam keadaan muka tersemam ke bumi dan dihuman ke dalam api neraka, wal a'yazubillah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nilai seseorang itu dari hatinya, niat hatinya. Dia derma, dia beribadah, dia baca Quran ini untuk mendapat tujuan untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapat pujian makhluk, untuk supaya makhluk memujinya, dan akhirnya dia dapat pujian itu. Dia kaya, dia alim, dia dapat apa yang dia hendak itu. Manusia menggelarkan mereka sebagai seorang yang alim, seorang yang dermawan, seorang yang syahid. Mereka dapat. Karena itu yang mereka hendak dalam diri mereka, supaya mereka dipuja. Mereka digelar sebagai perwira, dapat gelaran itu. Tapi dalam hati mereka bukan berjuang untuk Allah. Allah kata, bukan aku berjuang untukku. Sebab yang pegang hati kita, yang tahu niat kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah perasaan riya, perasaan ujub, perasaan apa lagi, sum'ah, jangan ada dalam diri kita. Dalam kita membuat kebaikan, dalam kita membuat amal kebajikan, jangan ada perasaan riya, jangan ada perasaan ujub, jangan ada. Buang. Kalau dia datang itu, buang, minta, wal-a'yazubillah, ya Allah, aku minta lindung, astagfirullahalazim, aku minta lindung, ya Allah. Dalam kita nak menderma ke, dalam kita nak baca Quran ke, dalam kita nak buat kebaikan ke, dalam kita nak berjuang ke, buang perasaan riya, buang perasaan sum'ah, buang perasaan bangga diri, buang perasaan takabur, buang perasaan bahawa kita yang lebih. Baru kita buat benda itu dapat hasil yang baik, dapat nilai di sisi Allah SWT. Kalau dalam diri kita sambil kita buat itu, kita ada perasaan yang untuk nak dapat banggakan diri, orang akan puji kita sebagai seorang yang dermawan atau sebagainya. Tapi di akhirat nanti Allah tidak nilai. Sebab perasaan riya tadi telah memakan, dikatakan sebagai anak-anak yang memakan amalannya. Sebab itulah dikatakan fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang bersembahyang. Kalau kita baca setakat itu saja, kenapa orang yang sembahyang masuk neraka wail? Dia sembahyang tapi masuk neraka wail. Kita kena baca habis ayat itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sembahyang, iaitu orang yang sembahyang apa? Sahun, lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa hum yuraun. Dan mereka itu juga riya. Walaupun dia sembahyang, tapi dalam hati dia itu lalai dan riya, neraka wail walaupun dia sembahyang. Kita lihat sembahyang ini baiklah. Baik, memang baiklah sembahyang, wajiban. Tapi Allah kata neraka wail bagi orang yang ada perasaan riya, lalai. Itu bagi orang yang sembahyang, bagi orang yang buat baik, bagi orang yang dermawan, bagi orang yang ahli Quran, bagi orang yang syahid. Apatah lagi kita yang bukan berperang jalan Allah, bukan kita orang yang baca ahli Quran, bukan kita ahli dermawan. Macam manalah keadaan penghisapan kita nanti. Sebab betapa halus dan tajamnya sifat riak ni, kita kena jaga.
Sedangkan ahli Quran pun boleh terhasut dengan sifat riak ni. Boleh tergoda. Boleh termakan dengan sifat riak ni. Ahli Quran, orang yang mati syahid, orang yang dermawan, boleh bertempat halus dan tajam dengan sifat riak hingga boleh masuk dalam diri manusia. Sifat sum'ah dengan sifat ujub, sehingga mereka dapat menyelinap masuk menembusi halaman hati manusia. Sedangkan manusia itu mereka yang hebat. Mereka yang dekat dengan Quran, mereka yang mati syahid, mereka yang dermawan, itu mereka yang dah hebat dengan Allah. Tapi perasaan ujub, perasaan riya, sifat sum'ah dapat menembusi halaman hati mereka yang hebat ini. Betapa tajamnya sifat ini. Apatah lagi hati kita yang sebagai orang awam ni. Allah lagi cukup senanglah dia masuk. Sedangkan mereka yang macam yang kuat itu pun dapat menyelinap kalau tak jaga betul-betul. Sebab itu kita kena jaga betul-betul sifat riak ni jangan ada. Sifat ujub jangan ada. Sifat bangga diri jangan ada. Kita jauhkan sifat itu. Jauhkan. Riak lebih tajam. Riak ini lebih tajam dari mata pedang pahlawan di medan perang. Ulama pengarang kitab ini mengatakan bahawa riak itu lebih tajam dari mata pedang pahlawan di medan perang. Orang yang nak pergi perang tu, pahlawan tu bawa mata pedang yang tajam. Riak ni tajam lagi. Riak lebih halus dari tusukan hikmah para ilmuwan dan cendekiawan. Riak ini lebih halus dari tusukan hikmah, tusukan ilmu. Kadang-kadang ilmu yang diberi oleh cendekiawan, oleh ulama, menusuk hati kita kan, menyusuklah hati. Dia boleh masuklah hati kita, perasaan kita bila dia menyampaikan ilmu itu boleh masuklah hati kita. Riak tu dia boleh masuk lagi, dia boleh tembus lagi. Kalau kita tak jaga betul-betul. Riak lebih mewah dari segala kekayaan orang yang kaya-kaya. Kita kaya raya, kekayaan orang kaya itu. Riak itu lebih mewah lagi daripada orang kaya tu. Dia boleh masuk kepada orang kaya. Dia lebih kaya lagi daripada orang kaya tu. Mana dia boleh masuklah hati orang kaya. Riak lebih merdu dari alunan taranum Al-Quran. Dalam Quran ada taranum, bayati, sabah dan sebagainya. Baca Quran sedap. Alunan yang merdu lah. Riak itu lebih merdu lagi daripada alunan Al-Quran. Dia boleh masuk, menyusup. Sebab itulah kita kena ingat supaya kita apabila melakukan segala amalan, riak, bangga diri, ujub ni kita minta jauh, kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindung. Segala kebaikan yang kita buat, minta lindung dari sifat riak. Jangan ada. Apabila kita membaca hadis yang Nabi beritahu ini, bukan semua orang yang mati syahid itu syahid. Bukan semua orang yang dermawan itu termasuk kalangan dermawan. Bukan semua orang yang ahli Quran itu termasuk golongan ahli Quran masuk syurga. Ada mereka antara mereka melakukan sesuatu itu bukan kerana Allah. Bukan semua. Ada yang masuk syurga. Ada ahli Quran yang masuk syurga. Ada ahli orang yang syahid, ramai yang masuk syurga. Ada yang dermawan, ramai yang masuk syurga. Sebab hati mereka ikhlas. Ini antaranya yang tidak ikhlas, yang Allah sekat mereka. Jangan kita anggap semua yang dermawan itu masuk Allah bagi hukum yang sama. Tidak. Ini yang mereka yang berjuang ni untuk dapat nama. Mereka yang baca Quran ini untuk dipuji. Suara mereka sedap. Ini orang yang dermawan ini untuk dipuji. Dia hendakkan pujian itu supaya dialah dermawan. Ini yang tersangkut. Orang yang tidak ada perasaan itu, syurga menanti mereka. Ahli Quran yang dekat dengan Quran masuk syurga dengan mudah. Orang dermawan masuk syurga dengan mudah. Orang yang mati syahid masuk syurga dengan mudah.
Sebab dengan keikhlasan mereka. Tapi tersangkut ini hanya dengan ada sifat riak ini. Mereka yang ada riak ini. Sebab itulah kita jangan bangga dengan ilmu kita. Dengan bangga dengan sedekah kita jika ada perasaan riak dalam hati kita. Ini masing-masing kita menilai amalan yang kita lakukan. Kita lah lebih tahu. Kita yang lebih tahu apa yang kita lakukan. Akhirnya saya membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwazu billahi min hubbil hazan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hubbul hazan? Qal wadin fi jahannam tata'awwazu minhu jahannam fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wadin fi jahannam tata'awwazu minhu jahannam fi kulli yawmin mi'ata marrah. Qila ya Rasulullah, wa man yadkhuluhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qurra'u al-mura'una bi'amalihim. Atau kama qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabatku, hendaklah kamu mohon agar Allah selamatkan kamu dari hubbul hazan. Ta'awwazu billahi min hubbil hazan. Mohonlah kepada Allah agar Allah selamatkan kamu dari hubbul hazan. Sahabat bertanya, apakah hubbul hazan? Wa ma hubbul hazan ya Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, hubbul hazan ialah satu lembah dalam neraka Jahannam, di mana setiap hari neraka Jahannam sendiri memohon sebanyak 100 kali agar Allah jauhkan dari hubbul hazan. Hubbul hazan ialah satu lembah dalam neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam itu pun ada satu lembah yang dipanggil hubbul hazan, di mana setiap hari neraka Jahannam sendiri memohon sebanyak 100 kali agar Allah jauhkan manusia dari masuk dalam hubbul hazan. Neraka Jahannam sendiri memohon, berdoa sebanyak 100 kali. Setiap hari 100 kali neraka Jahannam itu memohon supaya jauhkanlah hamba-hamba Allah ini, manusia-manusia yang mengabdi diri kepada Allah, masuk dalam hubbul hazan, dalam lembah itu. Mana dahsyatnya lembah itu. Neraka Jahannam sendiri pun berdoa memohon jangan ada orang masuk dalam lembah itu. 100 kali sehari neraka Jahannam minta jangan masuk, lembah tu teruk lagi. Neraka Jahannam tu dah dahsyat dah. Hal lembah hubbul hazan itu pun lagi dahsyat. Neraka Jahannam tu, Allah, Masya Allah, tak dapat nak bayang dah. Sahabat bertanya, siapakah yang akan memasuki ya Rasulullah? Siapakah yang akan memasuki hubbul hazan ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang akan memasukinya ialah orang yang suka menunjuk-nunjukkan dengan amalan kebajikan yang mereka lakukan. Menunjuk kebajikan yang mereka lakukan, tidak ikhlas. Semayangnya tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk kepada orang. Sedekahnya menunjuk kepada orang. Baca Qurannya nak menunjuk kepada orang. Dan segala amalannya nak menunjuk-nunjuk, nak riak, ujub dan sebagainya. Itulah mereka yang disediakan tempat dalam hubbul hazan. Wal'ayazubillah. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ikhlas dan riak tidak mungkin berkongsi hidup dalam hati kita pada satu masa. Sebab apa? Dia punca nak masuk ni dalam hubbul hazan ini. Puncanya daripada hati. Riak, sum'ah. Sebab itu kita perlu ada sifat ikhlas. Ikhlas dan riak dia tidak mungkin duduk sekali lah hati kita. Dia tak boleh duduk setempat. Kalau ada riak, ikhlas tak boleh duduk. Dia tak boleh tumpang. Kalau ada ikhlas, riak dia tak boleh tumpang. Pada satu masa dia tak boleh duduk.
Sekiranya riak hidup di hati, ikhlas akan mati. Sekiranya riak mati, ikhlas akan hidup dan menjiwai hati kita. Di saat hidupnya ikhlas dalam hati, kita benar-benar akan merasai lazat, khusyuk beribadah yang hakiki. Di saat kita sifat ikhlas dalam hati, ada ikhlas dalam hati, kita buat ibadat, kita akan rasa khusyuk. Kita buat kerja lah rasa seronok. Kita buat kerja apa pun bukan sembahyang saja. Dalam kerja kebaikan ni, sedekah ke, atau buat kerja amal kebajikan ke, kita seronok. Walaupun tanpa pujian manusia. Walaupun kita belakang, walaupun kita dikata kita kerja di belakang tabir. Walaupun kita dikatakan wira yang tidak didendangkan. Tapi kita rasa kerja seronok sebab kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita buat kerja orang tak ambil gambar kita, kita seronok bekerja kerana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan sebagai ikhlas. Beruntunglah kita sekiranya kita miliki hati yang tidak mudah ditumbuhi oleh tunas-tunas riak dan sum'ah, yang boleh menjalarkan akar-akar ujub di halaman hati kita. Beruntung bagi orang yang memiliki hati yang tidak mudah ditumbuhi tunas-tunas riak dan sum'ah, yang mana yang boleh mengakibatkan menjalarnya akar-akar ujub. Tunas-tunas tadi dia akan menjalar, dia akan membesar. Tunas-tunas dia akan melibatkan sifat ujub di halaman hati kita. Riak, sum'ah dan ujub sentiasa dibaca oleh iblis alaihi salam. Wa'iyyazubillah, oleh iblis laknatullah. Riak dan ujub sentiasa dibaca, minta silap, minta maaf. Riak dan sum'ah dan juga ujub sentiasa dibaca oleh iblis laknatullah. Jadi baja, maknanya riak, sum'ah, ujub akan dibaca, akan diberi baja oleh iblis supaya cepat besar, cepat segar dalam hati. Sebab itulah iblis yang hidup dan hatinya penuh dengki terhadap kita, iblis menggunakan berbagai helah agar kita tidak melakukan ibadah. Sekiranya kita melakukan ibadah, iblis mahu musnahkan pahala amalan yang kita lakukan. Iblis tidak mahu kita lakukan ibadah kepada Allah. Tapi jika kita melakukan juga ibadah kepada Allah, kita kuatkan semangat, lakukan ibadah juga, dia kacaukan juga supaya pahala yang kita, mayang yang kita buat itu, pahala tak dapat. Sampai begitu sekali. Kata ulama, inna syaitana la yaftahu lil'abdi 99 baban minal khair wa yuridu bihi baban wahidan minasyarr. Sesungguhnya syaitan akan membuka 99 peluang untuk kita melakukan kebaikan. Dari 99 pintu itu, syaitan menghendaki kita lakukan hanya satu kejahatan. Satu kejahatan sudah cukup bagi dia. Kita ada riak sudah cukup. Walaupun 99 peluang, syaitan buka 99 peluang untuk kita lakukan kebaikan. Dia bagi peluang kita buat 99. Tapi kalau dia dapat satu pintu saja untuk dia masuk, itu pintu riak atau sum'ah, cukup bagi dia untuk dia melakukan kerosakan dalam ibadat kita. Oleh itu sama-samalah kita muhasabah, akhirnya muhasabah diri kita. Kita mujahadah melawan sifat riak. Kita kawal diri kita, kita didik diri kita, kita tarbiyah hati kita, kita mendampingi orang soleh, kita sentiasa berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah rezekikan kita kekuatan untuk melawan sifat mazmumah, supaya ianya tidak terjadi ataupun tidak bermaharjalela dalam diri kita manusia yang kerdil ini. Janganlah kita menipu diri sendiri dengan kita menggendongkan amalan yang penuh dengan debu-debu riak. Jangan kita menipu diri sendiri.
dengan kita menggendongkan amalan yang penuh dengan debu-debu riak. Kita melakukan amalan baik tapi di dalamnya penuh dengan debu-debu riak. Kerana di akhirat nanti kita hanya mampu menjadi penonton yang rugi. Amalan kita itu kita hanya menonton sebagai penonton yang rugi, yang tidak diterima oleh Allah. Berputih mata kita, tanpa sedikit pun faedah yang kita perolehi daripada akibat amal ibadat yang kita kerjakan di dunia ini. Angkara ketajaman riak yang menusuk hati. Wal'iyazubillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat 23. Yang bermaksud, dan kami Allah tunjukkan perbicaraan pada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami, yakni Allah, jadikan dia terbuang bagaikan debu yang berterbangan. Allah kata, kami akan tunjukkan perbicaraan kepada mereka, pada manusia di hari akhirat, kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amalan yang mereka pandang baik, yang kita pandang baik. Lalu kami, yakni Allah, jadikan dia, amalan yang mereka lakukan itu, bagaikan debu yang berterbangan. Wal'iyazubillah. Kita sangka kita lakukan amalan yang baik, dan memang kita lakukan amalan yang baik dengan sebab riak tadi, dengan sebab ujub tadi, maka ia jadikan sebagai ibarat debu yang berterbangan di udara. Maka sia-sia. Inilah kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sekadar inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran pada diri saya, pada ahli keluarga saya, adik-beradik saya, dan pada muslimin muslimat, supaya kita semuanya tidak rugi di hari akhirat. Bukan termasuk di kalangan mereka-mereka yang rugi. Bukan termasuk di kalangan mereka-mereka yang melakukan amal-amal kebajikan tapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa taqasyu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau terimalah ya Allah salatana, semayang kami ya Allah, wa qiyamana, qiyam kami ya Allah, rukuk kami ya Allah, sujud kami ya Allah, pengabdian diri kami ya Allah, khusyuk kami ya Allah. Kau terimalah ya Allah segala amal kebajikan yang kami lakukan ini ya Allah. Kita minta pelindung, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak ditolak amal kita ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna taubatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami taubat kami ya Allah. Masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang baik ya Allah, hamba-hamba-Mu yang ikhlas ya Allah. Jika sekiranya ada riaklah hati kami, Engkau singkirkanlah ya Allah. Jika ada perbuatan kami yang selama ini ada riak ya Allah, Engkau ampunkanlah ya Allah. Engkau keluarkanlah sifat riak dalam tubuh badan kami ya Allah. Kau tanamlah sifat mahmudah dalam diri kami ya Allah. Kau terimalah amal ibadat kami ya Allah. Ini yang kita minta hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima amal perbuatan kita. Sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan ilmu yang ada pada saya. Mohon maaf jika sekiranya terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.